Assalamualaikum dan selamat pagi. Bersama cikgu lagi, Cikgu Amin. Dan hari ini cikgu akan teruskan dengan mengajar menolak dengan kumpul semula. Sebelum ni kita belajar menolak tanpa. Hari ini kita belajar menolak dengan kumpul semula. Sebelum cikgu menerangkan tajuk ini dengan lebih dalam, ingin cikgu ingatkan bahawa video yang dibuat ini adalah untuk membantu ibu bapa ataupun penjaga membimbing anak-anak dalam proses pembelajaran. Okey, kita sambung balik. Video ini juga dibuat untuk tahun 1, tahun 2 dan tahun 3. Yang menyimpulkan bahawa video ini sesuai untuk tahap 1. Okey, kita balik kepada tajuk menolak dengan kumpul semula. Apa maksud dengan kumpul semula? Okey, jadinya hari ini kita akan belajar satu benda baru, iaitu nilai digit ataupun digit value. Okey, contoh kita tengok kat sini, nombor 346. Okey, nilai digit ataupun digit value adalah 6, yang mana rumahnya adalah sah, nilainya adalah 6. Nilai digit 4, yang mana rumahnya adalah 10. Oleh itu, nilai digitnya adalah 40. Cikgu akan terang lebih dalam lagi apabila kita menjawab soalan. Okey? Okey, mari kita lihat untuk contoh tahun 1. Ingin cikgu ingatkan, sebelum kamu menjawab, pastikan kamu membuat place value ataupun nilai tempat nombor tersebut. Okey, nombor 2 dan 8. Nilai tempatnya adalah ones ataupun sah. Bagi 4 dan 2, nilai tempatnya adalah tens atau 10. Okey, mari kita menjawab. Okey, yang sebelum ni cikgu ajar adalah menggunakan jari, betul? Yang atas di jari tolak dengan yang bawah. Tapi cuba kita lihat 2 tolak 6. Tengok jari 2 tolak 8. Dilihat di jari 2 tolak 8. 1, 2. Tak cukup kan? Oleh itu, balik kepada yang cikgu ajar sebelum ini, iaitu nilai digit. Digit 2 adalah 2. Ianya lebih kecil daripada 8. Oleh itu, kita perlu meminjam dengan rumah 10, rumah tens. Yang seperti cikgu terangkan, bila nilai digitnya adalah daripada rumah 10, tempat ini bernilai 40. Oleh itu, kita boleh meminjam dengan rumah 10 yang menjadikannya, kita pinjam satu bermaksud adalah 10. Kita akan pinjam 10, bukan 1 ya, kita akan pinjam 10. Oleh itu, digit ini ataupun nombor 2 ini akan bernilai 12, bukan 3. Kita meminjam sebanyak 10 sebab kita pinjam dekat rumah tens atau 10, yang mana nilai digitnya adalah dalam bentuk 10. 10, 20, 30, 40 dan seterusnya. Okey, oleh itu kita dah boleh menolak nombor yang besar, menolak nombor yang kecil. Okey, guna jari. Cukup tak jari 12? Okey, untuk yang istimewa cukup, untuk yang macam cikgu tak cukup. Jadi buat dulu 2 tolak 12 tolak 8. 2, 1, 2. Kemudian wujudkan 10 dan sambung dengan 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baki yang tinggal adalah 4. Jadi itulah jawapannya. Okey, cikgu nak tegaskan juga, apabila kita melakukan proses potong, meminjam, terus tulis. Seperti tadi, cikgu telah pinjam
sebanyak 10 pada nilai 4. Yang terus tulis 12. Yang ini bakinya terus jadi 3, yang mana nilai digitnya adalah 30. Okey, sekarang 3 tolak 2. 3 tolak 2. 1, 2. Baki yang tinggal adalah 1. Jadi itulah jawapannya. Boleh? Jika ada yang kurang mahir, seperti yang cikgu ajar sebelum ini, kamu boleh gunakan kaedah counters. Contoh tadi 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey. 12 tik telah dilukis. Kemudian potong sebanyak nilai yang kita hendak menolak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jumlah yang tinggal yang tidak dipotong adalah jawapannya. Begitu juga dengan yang seterusnya. 1, 2, 3. Kenapa 3? Kerana 2 telah meminjam sebanyak 10 daripada 4 yang berada dalam rumah tens atau pulau. Kemudian yang tinggal hanyalah 3 ataupun nilai digitnya adalah 30. Kemudian 3 tolak 2. 1, 2. Baki yang tidak dipotong adalah jawapannya. Boleh? Okey, kita akan meneruskan lagi dengan contoh soalan tahun 2. Contoh-contoh yang cikgu kemukakan ini adalah cikgu mengambil daripada buku teks. Jadi sebagai rujukan, cara lain ataupun penerangan lain boleh rujuk dalam buku teks. Okey. Sebelum menjawab, seperti biasa, buat rumah nilai tempat ataupun place value. 6 dan 5 nilai tempatnya ialah ones ataupun sub. 4 dan 8 tens ataupun pulau. 3 dan 1 hundred ataupun ratus. Setelah kamu membuat nilai tempat ataupun place value yang boleh mengurangkan kecuaian dan hasil kerja yang lebih kemas. Tambahan lagi, buku latihan matematik adalah dalam berbentuk petak-petak ataupun kotak-kotak. Itu lebih memudahkan kamu. Tapi cikgu amat galakkan kamu buat garisan ini dan tulis nilai tempatnya. Jika kamu menggunakan bahasa Inggeris, pembelajaran kamu dilakukan bahasa Inggeris, hanya tulis once, tidak perlu tulis once atau sub. Tapi lebih elok jika kamu mengetahuinya. Okey, mari kita lihat soalannya. 6 tolak 5. 6 di jari, tolak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baki yang tinggal adalah 1. Jadi, itulah jawapannya. Okey. Seterusnya, 4 tolak 8. Nombor yang kecil tidak boleh menolak nombor yang besar. Jadi, apa yang perlu kita lakukan? 4 perlu meminjam sebanyak 100 daripada rumah ratus. Kerana nilai digit nombor 3 ini adalah 300. Okey, sekarang cikgu dah pinjam dan sekarang nilainya adalah 140. Tapi untuk memudahkan, kita hanya menulis satu saja. Jadi seperti biasa, gunakan jari. Jika yang sudah mahir, boleh menolak terus menggunakan minda. Okey, cukup tak jadi untuk menolak 14? Tak kan? Okey, kita mulakan dengan 4 dulu. 1, 2, 3, 4. Wujudkan 10 dan sambungkan bilangan. 4, 5, 6, 7, 8. Baki yang tinggal adalah 6. Jadi itulah jawapannya. Okey, seterusnya 3 ini sudah dipotong dan nilainya yang tinggal adalah 2. 2
tolak 1. 2 tolak 1. 1. 2 tolak 1, baki yang tinggal adalah 1. Jadi itulah jawapannya. Okey, tanpa membuang masa, kita menyambung dengan soalan tahun 3. Seperti biasa, buat nilai tempat, garisan nilai tempat. 0 dan 2 nilai tempatnya adalah ones ataupun sub. Nilai nombor 1 dan 6 nilai tempatnya ialah tens ataupun puluh. 9 dan 3 nilai tempatnya ialah hundreds ataupun ratus. Maka 4 dan 1 nilai tempatnya ialah thousands ataupun ribu. Okey, mari menyelesaikan soalan ini. 0 tolak 2. Ingat, nombor yang kecil tidak boleh menolak nombor yang besar. Oleh itu, 0 perlu meminjam dengan rumah di depannya. 1 apabila dipinjam meninggalkan 0. Oleh itu, 0 ini menjadi 10. Kerana nilai digit 1 adalah 10 dan kita meminjam sebanyak 10, bukannya 1. Jadi nilainya adalah 10, bukan 1. Oleh itu, kita sudah boleh menjawab 10 tolak 2. 10 tolak 2. 1, 2. Baki yang tinggal adalah 8. Oleh itu jawapannya 8. Seterusnya, 1 tadi sudah dipinjam oleh rumah ones atau sub. Nilai yang tinggal adalah 0. Oleh itu, 0 juga perlu meminjam dengan rumah 100 ataupun ratus, kerana dia ingin menolak nilai ataupun nombor 6. Seperti yang cikgu terangkan, nombor yang kecil tidak boleh menolak nombor yang besar. 9 akan meninggalkan nilai sebanyak 8. 0 tadi juga akan menjadi ratus. Sebenarnya nilai ini adalah 100. Yang ini juga 800. Yang sebenarnya kita meminjam sebanyak 100 daripada rumah ratus. Okey, tapi untuk memudahkan, kita hanya menulis sebanyak 10. Kemudian barulah kita boleh menolak 6. 10 tolak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baki yang tinggal adalah 4. Jadi itulah jawapannya. Kita sambung. 8 tolak 3. Nombor yang besar boleh tolak yang kecil. 8 tolak 3. 1, 2, 3. Baki yang tinggal adalah 5. Jadi itulah jawapannya. Seterusnya, yang terakhir, 4 tolak 1. 4 tolak 1. 1. Baki yang tinggal adalah 3. Jadi itulah jawapannya. Sekarang kita sudah menyelesaikan setiap contoh yang cikgu ambil daripada buku teks bagi tahun 1, tahun 2 dan tahun 3. Jika ibu bapa ataupun murid yang menonton video ini, bolehlah bertanya di ruang komen yang disediakan. Untuk aktiviti pengukuhan, kamu boleh membuat latihan dalam buku teks bagi tahun 1, muka surat 92. Bagi tahun 2, muka surat 72. Bagi tahun 3, muka surat 47. Okey, sekian. Terima kasih. Semoga berjumpa lagi. Bye.